Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjat puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon pengampunan Allah atas segala dosa kesalahan kita. Kita mohon perlindungan Allah daripada kejahatan diri kita. Kita mohon Allah agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang mendapat faedah manfaat daripada tazkirah ini. Untuk tazkirah harian kita pada hari ini, insya-Allah taala kita akan lihat kepada ayat yang ke surah An-Najm ayat yang 31, muka surat 521. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى صدق الله العظيم. Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang ke-31 ini menjelaskan kepada kita tentang pemilikan Allah Subhanahu, penguasaan, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala atau kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah jualah segala yang di langit dan di bumi. Allah Subhanahu wa taala bila kata mulk kerajaan langit dan bumi ini milik Allah Subhanahu. Dialah pemilik, berarti dialah pengurus, pentadbir. Bagaimana Allah mentadbir alam ini adalah dengan perintah dan larangan. Contoh, Allah perintah hujan untuk turun dari langit, dari awan. Hujan turun, hujan akan turun, dan Allah perintah hujan untuk berhenti, Allah perintah. Jadi ada perintah dan ada larangan. Itu raja lah. Raja mana-mana raja pun, kalau dia memerintah kerajaan dia, memerintah sebuah negara, berarti apa? Ada arahan dan ada larangan cara-cara dia. Jadi satu, Allah secara kauni, secara kepada alam ni begitu cara Allah memerintah. Kemudian bumi pula begitu juga Allah Subhanahu wa taala memerintah satu secara kauni pemerintahan. Secara kauni itu dengan penciptaan, pada penciptaan. Yang ini Allah perintah, Allah larang. Tadi kita cakaplah kepada alam. Dan kepada manusia pula, bagaimana Allah memerintah manusia? Iaitu dengan syariat dia. Contohlah, kita ni diperintah oleh Allah, kita ni di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Contohlah, sakit perut. Kita sakit perut, kita tak ada cara lain, kena pergi tandas juga. Kita tak boleh melawan perintah Allah Subhanahu wa taala, tak boleh melawan perintah kauni lah, kita cakap perintah dari sudut kauni, iaitu melawan, kita cakaplah tabi'i ke apalah yang kita istilahkan. Kita tak boleh melawan. Kita kena pergi ke tandas. Kita nak buang air kecil, kita nak boleh melawan. Itu kita kena patuh. Itu satu, dia perintah secara kauni. Kemudian daripada syar'i pula, kita diperintahkan, kalau kita pergi tandas, lepas buang air kecil atau buang air besar, kita kena istinja. Itu kauni. Itu secara kauni Allah memerintah. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintah kita secara kauni, itu secara kekuasaan dia. Dan syar'i pula Allah turunkan kitab. Allah turunkan rasul, Allah utuskan rasul. Allah turunkan kitab dan Allah utuskan rasul. Jadi sempurnalah
kita kata pemerintahan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi manusia yang satu dia ikut, yang lain satu dia tak ikut. Iaitu syar'i dia tak ikut. Semalam kita dah cakap kan, bila Allah turunkan kepada umat Islam syariat, dia tak ikut syariat. Ini yang ayat selepasnya Allah buat apa yang Allah buat itu pada penciptaan langit dan bumi ini untuk apa? Untuk membalas liyajziyal ladzina asau bima amilu, untuk membalas orang yang berbuat jahat menurut apa yang mereka lakukan. Orang yang berbuat jahat itu orang yang tidak mengikut syariat Allah, tidak patuh kepada syariat yang diturunkan Allah melalui para rasul, tak ikut para rasul. Itu yang Allah akan balaskan orang yang jahat. Di sini orang yang jahat ini adalah orang yang tidak mengikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak menjauhi larangan Allah Subhanahu Wa Taala, tak ikut syariat. Wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna, dan Allah lakukan ini, mencipta langit dan bumi ini untuk membalas orang yang berbuat baik dengan balasan yang sebaik-baiknya. Allahu Akbar. Ini satu yang menakutkan, tuan-tuan. Satu yang kalau kita tadabbur sedikit, pada Allah cipta langit dan bumi, apa yang di depan kita semua Allah cipta kita untuk membalas kita, untuk membalas sama ada baik atau balasan baik ataupun balasan buruk. Ini contohlah, sebagai contoh ajalah. Sebagai contoh aja. Ni nak kasih kita gambaran saja. Macam contoh kita nak trap seseorang. Kita nak trap seseorang tu, tengok dia ni orang yang jujur ke orang yang tak jujur. Kita letak beg duit ke apa di sebelah dia. Macam biasalah sekarang ni ada macam trik-trik mereka akan perangkap orang ni, sama ada dia baik ataupun dia tak baik, sama ada dia ambil rasuah ataupun dia tak ambil rasuah kan. Jadi kalau dia ternyata dia tak ambil rasuah, memang orang ni baiklah, diuji pun dia tak curang, dia tak khianat. Contoh mereka buat trik macam gitu. Tapi saya bukan nak cakap Allah buat trik, tapi nak cakap pada penciptaan langit dan bumi ni ada tujuan. Tujuan dia apa? Supaya nak balas, nak balas orang yang berbuat baik dan nak balas orang yang berbuat jahat. Jadi macam mana Allah nak tahu orang yang berbuat baik, siapa orang yang berbuat baik dan siapa orang yang berbuat jahat? Dengan, kalau setakat penciptaan langit dan bumi saja tak nampak sangat, dengan turunkan syariat. Kalau pada penciptaan kauni saja, pemerintahan Allah secara kauni saja, manusia terpaksa ikut. Hujan apa, kalau nak hujan manusia terima saja, kalau tak hujan pun manusia tak boleh buat apa-apa. Tapi bila syariat ni, Allah SWT bila turunkan syariat, perintah syariat ini manusia diberi pilihan. Manusia diberi pilihan untuk dia nak ingkar, kufur, atau dia nak ikut, beriman. Kan kita kata dia beri pilihan. Dia nak kufur, siapa nak kufur, siapa nak beriman. Dengan turunnya syariat ini barulah dapat tahu siapa yang melakukan kejahatan dan siapa yang melakukan kebaikan. Allahu Akbar. Ini kita takut, tuan-tuan. Kita sentiasa diuji. Pasal di depan kita adalah syariat. Di depan kita adalah syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita diuji sama ada kita melakukan larangan Allah atau kita meninggalkan larangan Allah. Terutamanya larangan Allah, atau kita cakap dosa-dosa Allah yang besar. Sebab itu ayat-ayat seterusnya, siapakah orang yang baik ni? Orang yang berbuat baik, yang Allah Subhanahu Wa Taala akan balas dengan husna. Husna ni paling tinggi di dunia, ada ulama cakap di dunia dan di akhirat, dan juga paling tinggi adalah
syurga, mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia dapat kebaikan dunia, kebaikan akhirat, dan dia mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang paling dia dapat syurga, dan paling tinggi adalah dia dapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala nanti bila di dalam syurga. Siapa ni orang yang berbuat baik? Ini peringatan bagi kita. Siapa dia? Alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi. Ayat seterusnya, ayat 32, iaitu orang-orang yang menjauhi kaba'iral itsm. Kaba'iral itsm itu dosa-dosa besar. Orang yang menjauhi dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar seperti mencuri, merompak, rasuah, ataupun membunuh orang, meninggalkan solat, apa sajalah. Derhaka kepada ibu bapa, apa saja dosa-dosa besar. Dan kita sepatutnya kita tahulah apa itu dosa-dosa besar. Kita tahu bezakan. Jangan sampai sekarang pun kita tak tahu bezakan ini dosa besar ke ini dosa kecil. Kita tak tahu dapat bezakan. Kalau tak tahu, tuan-tuan download saja. Dalam YouTube ada Imam Zahabi. Imam Zahabi, dosa-dosa besar. Kitab oleh Al-Imam Al-Zahabi, itu tentang dosa-dosa besar. Dia list down ada dalam 60 ke 70 gitulah. 60 ke 70 dosa-dosa besar. Kita baca satu-satu supaya kita tahu ini yang kita lakukan masuk dosa besar ke dosa kecil. Kita tahu. Kalau dosa besar langsung tak ada kompromi, tuan-tuan. Kalau dosa besar tak ada kompromi. Jangan riba cakap. Riba ni dosa besar. Di antara 7 dosa, di antara dosa yang 70, 7 yang paling besar sekali adalah riba. Jangan kita kompromi, tak apalah sikit aja riba. Riba kena jauhkan. Jangan itu. Kalau kita masih lagi buat dosa besar, kita tak termasuk. Kita tak termasuk orang yang di atas tu, orang yang dapat balasan syurga tu, dapat balasan keredaan Allah. Nauzubillah, kita tak termasuk, kerana orang-orang yang dapat balasan yang baik itu adalah orang yang meninggalkan kabairal itsm, meninggalkan dosa-dosa besar. Dan termasuk dosa-dosa besar adalah fawahish, wal fawahish, dan satu dosa besar. Kemudian tadi umum dosa-dosa besar. Ini khususnya adalah fawahish. Fawahish ini adalah yang keji. Jadi dosa besar semua ditinggalkan, termasuk dosa besar yang keji. Keji ni yang berzina, liwat, apa saja. Ini keji lah. Keji tu kita dengar pun, nak cakap benda tu pun rasa jijik lah. Rasa jijik. Itu fawahish. Fawahish. Nak cakap tentang skandal seorang itu, dia bersetubuh, dia dengan jiran dia gini, malu betul. Nak cakap itu fawahish, termasuk fawahish. Jadi ditinggalkan benda-benda dosa-dosa besar, semua ditinggalkan, illal lamam, kecuali lamam. Lamam di sini ulama kebanyakan ulama tafsirkan adalah dosa-dosa kecil. Kecuali dosa ini bukan buka pintu jalan untuk boleh kita buat dosa kecil, bukan. Nak cakap bahawa kita ni susah nak tinggalkan dosa. Kita ni tak boleh free from sins lah. Susah. Free from sins tu jaranglah orang boleh. Kecuali Rasulullah SAW, orang yang maksum. Mesti ada buat juga. Berarti apa? Kalau kita cakap semua orang yang buat dosa, dosa besar pun, dosa kecil pun yang mereka buat ini, mereka tak dapat balasan yang baik daripada Allah. Mereka tak akan masuk syurga. Mereka tak akan mendapat husna yang tadi ayat itu. Putus asa kita. Mana boleh kita hari-hari buat dosa. Jadi pengecualian ini nak cakap tak ada yang minta maaf tuan-tuan, line ni dia kurang baik juga pada hari ini. Jadi kita kata ini bukan nak buka pintu untuk kita buat dosa kecil, tapi nak cakap ini nak mengobatilah sikap kita daripada putus asa. Pasal kita sentiasa kalau yang besar punya kita dapat jauhi, tapi yang kecil pun kita terbuatlah, terlanjur lakukan. Jadi yang kecil ni, kalau seorang tu, kaedah dia, kata Rasulullah SAW, kaedah dia, kalau seorang itu meninggalkan dosa besar,
maka dosa kecil itu dengan sendirinya terampun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, solat 5 waktu. Di antara solat 5 waktu, apa-apa di tengah dia seorang itu lakukan, kalau dia solat subuh tadi, dia solat subuh dan dia tunggu nanti waktu zuhur, apa saja dosa-dosa kecil yang dia lakukan di antara solat subuh dengan solat zuhur itu mendapat pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu satu. Dan juga Jumaat ke Jumaat. Jadi apa saja dosa kecil yang dilakukan di antara Jumaat ini dengan Jumaat minggu depan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga umrah ke umrah, haji ke haji, semua dapat pengampunan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan syarat dia meninggalkan dosa besar. Dengan syarat dia tak tanggung dosa besar. Tapi kalau dia tak tinggalkan dosa besar, dia tak dapat privilege ini. Dia ampun dosa-dosa kecil dia. Dia tak dapat keistimewaan ini. Jadi kalau seorang itu dia meninggalkan dosa-dosa besar, kecuali dosa-dosa kecil dia terlanjur buatlah. Dia terlanjur buat, maka dia dapat pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala dengan syarat dia tinggalkan dosa-dosa besar. Sebab itu Allah kata, inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Sesungguhnya Tuhan kamu sangat amat luas maghfirah dia, pengampunan dia. Allah tahu huwa a'lamu bikum, dan dia tahu tentang kamu. Dia tahu tentang apa di sini ayat ini? Dia tahu tentang kamu ni lemah. Dia tahu kamu ni lemah. Kamu ni cepat tergoda. Tak kuat untuk taat kepada dia. Banyak kelemahanlah pada diri kamu. Allah Subhanahu Wa Taala tahu. Sebab itu ayat-ayat seterusnya Allah ceritakan kepada kejadian kita yang serba lemah. Idza ansha'akum minal ard, ketika dia mencipta kamu berasal, iaitu Nabi Adam, dari tanah. Wa idza antum ajinnatun fi butuni ummahatikum, dan semasa kamu berada di dalam perut ibu kamu. Bukan Allah nak jelaskan di sini kamu dalam keadaan lemah. Kamu dalam keadaan lemah, kamu perlukan rahmat Allah dalam perut ibu kamu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala tahu Allah Subhanahu Wa Taala tahu kamu ini lemah. Kamu lemah, kamu perlukan rahmat Allah. Kita tak ingatlah waktu kita melalui peringkat kejadian dalam perut ibu kita ni, kita mengharapkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam itu, siapa yang dapat menolong kita? Rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi begitu, Allah tahu yang kita ni lemah dan kita perlu kepada pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita perlu kekuatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita perlu rahmat Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjauhi dosa-dosa besar. Itu kita cakap, kita dijauhi daripada dosa-dosa besar ni bukan kerana kita ni baik sangat, bahkan kita ni bagus sangat, tapi kerana rahmat dengan pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan rahmat Allah, dengan pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala, kita dapat jauhi dosa-dosa ini, dosa-dosa ini. Betul. Lepas tu ayat seterusnya, fala tuzakku anfusakum. Jangan kamu tuzakku. Zakku ni daripada zakat. Zakat ni adalah baik, benda yang baik, bertambah-tambah kebaikan dia. Itu macam zakat bertambah-tambah kebaikan dia. Jadi kata ulama dia, fala tuzakku anfusakum, boleh banyak pengertian dia. Satu, jangan kamu anggap diri kamu baik, jangan kamu nisbahkan. Bila dapat buat baik itu kamu nisbahkan kepada diri kamu. Itu satu tafsiran. Macam kita dapat solat tahajud, jangan kamu nisbahkan kepada diri kamu, nisbahkan kepada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, nisbahkan kepada hidayah Allah Subhanahu Wa Taala, kekuatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan diri kita. Ini boleh menghilangkan sifat ta'ajub. Seorang itu bila dia buat baik, dia rasa tengok aku, tengok dia start puji, walaupun dia tak beritahu orang lain, diri dia sendiri, itu dah ta'ajub. Dia ujub kita panggil, itu dia ujub dengan diri dia. Itu boleh menghapuskan amalan dia, pahala amalan dia, bila dia merasa ujub atau riak, dia ingat dia memuji, ingin mendapat pujian orang. Lagi satu, fala tuzakku anfusakum, jangan kamu memuji-muji, beritahu orang.
beritahu orang tentang amalan kamu dengan maksud nak dapat pujian. Memuji-muji supaya dapat pujian orang, beritahu orang tentang amalan kamu supaya dapat pujian orang. Itu riak lah. Satu, kamu tak boleh ujub dengan tidak memberitahu orang aja kamu puji diri kamu sendiri. Lagi satu, kamu puji diri kamu depan orang. Macam mana cara puji diri kamu depan orang? Itu memberitahu orang lain tentang amalan kamu itu. Jadi untuk mendapatkan pujian daripada mereka dan lalu anggap diri kamu ni orang yang berbuat baik, bukan daripada taufik Allah SWT. Seorang itu kalau dia cakap tentang amalan dia dengan niat nak dapat pujian orang, dengan niat nak banggalah, dengan niat nak bangga. Biasanya kita bila beritahu orang, kita nak bangga, tuan-tuan. Biasanya, kebiasaannya, melainkan orang yang dirahmati Allah SWT daripada niat ni. Cakap kita beritahu orang tentang anak kita. Cakap kita beritahu tentang anak kita dapat keputusan yang baik ke apa. Anak kita skor straight A's lah. Bila kita beritahu kawan kita, dengan niat apa, tuan-tuan? Dengan niat nak banggakan diri kita. Biasanya lah. Kalau tuan-tuan tak ada niat itu, Alhamdulillah. Jangan salahkan saya. Saya cakap biasanya manusia akan nak banggakan diri dia. Bila dia beritahu orang tentang sesuatu tu, dia nak beritahu orang, dia nak berbanggalah. Dia nak bogak ke apa, kita cakap bogak itu. Walaupun dia tak cakap, tapi ada niat tu. Itu Allah Subhanahu Wa Taala larang kita, jangan beritahu orang amalan kamu supaya kamu berbangga dengan amalan kamu. Itu lagi satu, wala tuzakku anfusakum, jangan kamu ingat diri kerana usaha kamu. Kerana usaha kamu ini kamu dapat membersihkan diri kamu daripada dosa-dosa besar yang tadi kita atas. Bukan. Kamu ni bersih. Jangan ingat kamu dah bersihkan diri kamu. Itu kamu free from sins. Tadi kita cakap kamu ni bebas daripada dosa. Kamu ni suci, bersih, suci. Jadi banyak tafsiran. Satu pun kita tak boleh tak boleh terjatuh dalam apa yang ulama cakap, fala tuzaku anfusakum. Jangan kamu memuji-muji, jangan kamu anggap diri kamu bersih, suci, jangan kamu memuji-muji, jangan kamu rasa ujub dengan amalan kamu. Kadang orang ni dia dah contohlah, dia dah pakai tudung, dulu dia tak pakai tudung, bila dia dapat boleh pakai tudung, dia rendah-rendahkan. Bila dia rendahkan orang yang tak pakai tudung, berarti apa? Dia puji diri dia lah. Aku boleh buat, aku boleh pakai, kenapa dia tak boleh pakai? Ini masalah. Aku boleh solat, aku boleh itu. Melainkan kita cakap, melainkan kalau dia cakap itu, dia mengaku ini semua taufik Allah Subhanahu Wa Taala. Ini semua taufik Allah Subhanahu Wa Taala. Melainkan dia cakap itu untuk mendidik anak dia ke apa, untuk motivate orang. Tapi dia mengakulah ini semua daripada taufik Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dia nak mendidik. Ini jaranglah yang kita ada. Tapi biasanya bila kita cakap tentang amalan kita ni, kita nak bogaklah, kita nak rasa banggalah, membanggakan diri kita. Kita nak membesarkan diri kita. Orang lain ini hina lah, orang lain ini kecil lah. Kenapa orang ni tak boleh buat gini, tak boleh buat gini, aku boleh buat ini. Ini termasuk fala tuzaku anfusakum. Ini termasuk larangan. Allah larang jangan kamu anggap bahawa kamu ni bersih. Huwa a'lamu bimanittaqa. Dia yakni Allah SWT saja yang tahu orang yang bertakwa. Takwa ni daripada mana, tuan-tuan? Takwa ni dalam hati. Kata Nabi, at-taqwa hahuna. Lalu Rasulullah SAW tunjuk dalam hati. Takwa itu dalam hati. Jadi apa yang dalam hati ni kita sendiri tak tahu, tuan-tuan. Jangan ingat hati kita ni kita tahu, kita dapat teropong hati kita. Kita pun tak tahu hati kita ni. Sama ada kita buat perbuatan ini riak ke, kita nak pujian orang ke, amalan baik ni sama ada kita ujub ke, kita tak tahu. Kalau kita sendiri tak tahu tentang hati kita, macam mana kita nak beritahu orang apa ada dalam hati kita ni? Saya bagi ni ikhlas tau, ikhlas. Mungkin ikhlas di mulut aja, hati tak tahu.
Memanglah ikhlas kalau orang cakap saya bagi awak ni ikhlas tak? Ikhlas setakat inilah. Ikhlas pada mulut lah, pada hati tak tahu. Kalau orang tu rasa dia ni ikhlas. Ni kaedahnya kata ulama. Kalau orang tu rasa dia ni orang yang ikhlas, dia perlu kepada lagi satu ikhlas. Dia perlu kepada lagi satu ikhlas. Berarti dia tak ikhlas satu. Jadi tak boleh. Kita pun tak tahu kita ikhlas tak buat. Kita harap agar amalan kita ni ikhlas. Kita harap kepada Allah. Tapi nak confirm, tak, amalan aku semua ikhlas, alhamdulillah. Ini tak boleh. Mana boleh cakap amalan aku confirm, amalan aku semua ikhlas. Kita tak tahu. Amalan kita sendiri kita tak tahu. Niat kita sendiri kita tak tahu. Macam mana niat kita yang kita sendiri tak tahu, kita nak bangga depan orang lain. Kita nak beritahu kepada orang lain yang kita ni orang ikhlas, kita ni orang baik. Kita sendiri dalam ayat yang lain, huwa alamu Allah lebih mengetahui tentang diri kamu. Wa antum la ta'lamun, sedangkan kamu tak tahu tentang diri kamu pun, kamu tak tahu diri kamu. Macam mana dia boleh nak beritahu kepada orang lain yang dia ni baik? Inilah berapa peringatan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Satu, kita ambil kalau kita nak menjadi orang yang ahsanul husna ni, orang yang nak berbuat baik, kena tinggalkan segala dosa-dosa besar. Sebab itu kita kena muhasabah. Muhasabah, review dosa-dosa besar. Riba, ada tak kita bermuamalat dengan riba? Kalau ada, kadang orang ni bukan terdesak, bukan apa, nak ambil pinjaman yang kena riba. Nak saja je nak tukar nak tukar kabinet ke apa, nak tukar ini kabinet, dia boleh pakai lagi, okey lagi. Tapi kena ambil loan riba. Termasuk tak? Termasuklah. Jangan deny lah. Jangan nak menafikan tak ada. Yang ini tak, apa yang tak ada. Awak baca Quran jelas-jelas. Jelas termasuk awak telah melakukan dosa besar dan tak bertaubat. Selama tak bertaubat daripada dosa besar, privilege kita, keistimewaan tu tak dapat kita menanggung. Kalau kita mati dalam dosa besar, nauzubillah, kita mohon pada banyak lagi dosa-dosa. Saya syorkan baca buku Imam Zahabi tu dan kita bertaubat daripada semua dosa-dosa tu. Moga-moga kita termasuk mendapat pengampunan Allah. Allah tahu kita ni lemah dan Allah bagi offer kita maghfirah dia, pengampunan dia, dengan syarat kita kembali kepada dia, kembali bertaubat. Kita belajar ni untuk bertaubat daripada dosa kita. Kita bukan belajar ni nak tambah ilmu kita, mana ada. Makin kita belajar, kata Imam Syafi'i, makin aku belajar, makin aku ingat aku ni jahil. Lebih banyak belajar, lebih banyak benda yang dia tak tahu. Sama juga kita lebih banyak belajar Al-Quran, lebih banyak dosa kita akan terbongkar dalam diri kita. Banyak sekali dosa-dosa yang kita dapat. Makin belajar makin rasa banyak betul dosa. Dulu tak belajar rasa macam tak berdosa. Sekarang ni belajar, lagi banyak, makin banyak kita baca Quran, makin banyak dosa kita Allah Subhanahu Wa Taala akan bongkarkan. Supaya apa, tuan-tuan? Supaya kita bertaubat kepada dia. Itu dia punya tu, la'allahum yarji'un, supaya kita kembali kepada dia dan mendapat maghfirah dia. Dan Allah Subhanahu Wa Taala janji kepada seorang itu yang kalau dia bertaubat, Allah akan beri dia pengampunan. Jangan give up, jangan putus asa. Maghfirah Allah, pengampunan Allah itu luas sekali untuk hamba-hamba dia yang lemah seperti kita ni. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itulah untuk kita bagi hari ini. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.